Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey anak-anak, sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, kita layan dulu sekeping dua keping gambar. Semoga gambar-gambar yang kita tunjukkan lepas ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Okey, sebelum itu jangan lupa panjatkan dulu kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah masih bagi kita tenaga, masih bagi kita kesihatan, masih bagi kita nafas untuk menghirup udara yang segar di hari ini. InsyaAllah anak-anak ya. Baik anak-anak, yang pertama kita tengok. Tu dia. Gambar sedekah atau infak. Sedekah atau infak. Sedekah harta terbaik di waktu terbaik. Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Okey, surah Al-Imran ayat 92. Okey, bersedekah dalam Al-Quran sebut berkaitan dengan bersedekah. Anak-anak jangan takut, harta tidak akan berkurang kerana kita bersedekah. Jangan takut, malah Allah akan bagi bermacam-macam lagi kepada kita. Itu bestnya sedekah. Sedekah kenapa? Tanda kita bersyukur. Okey, seterusnya, menjadi kaya bukan tentang berapa banyak anda memiliki, namun berapa banyak yang anda bagi. Ini nasihat, kata-kata hikmah. Okey, suburkan harta anda dengan bersedekah. Terapi sakit dengan sedekah. Anak-anak, dengan bersedekah kita dapat memanjangkan, melanjutkan usia kita tahu. Yang main-main sedekah. Ya anak-anak, bersedekahlah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Faham? Okey, sedekah tidak akan membuatmu miskin. Faham anak-anak? Tengok gambar dua ini. Baby and kanak-kanak. Comelnya dua-dua ni. Yang mana tengok anak-anak ini telah dilatih oleh mak ayah dengan baik. Diajar, dididik dengan yang terbaik, iaitu tidak pernah lokek dan tidak pernah segan untuk membantu yang memerlukan. Walaupun dalam gambar ini mempamerkan anak kecil bagi sedikit duit kepada atuk. Okey, seorang anak perempuan bagi air kepada atuk dan nenek. Okey, itu mencerminkan budaya. Okey, bagaimana mak ayah, bagaimana anak, begitulah mak ayah. Okey, jika ada semua manusia jadi macam begini, okey, insya-Allah dunia kita akan makin tenteram. Anak-anak, jadilah seperti mereka, rajinlah bersedekah. Itu slide yang pertama. Okey, kita tengok slide yang kedua. Sujud dan taubat. Perbanyakkan doa ketika sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Okey, bersujud. Maka perbanyakkanlah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Okey, bersujud. Bertaubat time tu, doalah baik-baik. Doa banyak-banyak. Ya Allah, bagi aku kecemerlangan. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah COVID ni. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau bagikanlah kesenangan pada keluarga kami. Ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lindungilah mak ayah kami, ya Allah. Macam-macam lagi, doa lah macam-macam. Okay, time bersujud. Untungnya kita anak-anak, kita sujud setiap hari anak-anak. Okay, 5 waktu sehari semalam kita bersujud. Okay, sangat beruntung. Alhamdulillah. Okay, seterusnya mutiara al-hadis. Allah Subhanahu wa taala gembira terhadap hamba yang bertaubat. Bertaubatlah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu antara zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang, insya-Allah, paling kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir astaghfirullahalazim, okey, sebanyak 70 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 70 kali. Okey. Alah cikgu penat dah cikgu dulu tak. Kalau penat, kita ada 5 kali solat setiap hari, buat 20 kali setiap solat, dapat 100 sehari. Kalau Rasulullah 70, kita jangan 70. Kita lebihkan sikit. Okey. Minta maaf, taubat, menyesal, mohon dimaklumi. Okey, itu di dunia tempatnya. Di akhirat sudah enggak manfaat. Faham tak maksud dia? Maksudnya nak minta maaf ke, nak bertaubat ke, nak menyesal ke, kita semua kena tahu perkara begini, okey, maaf, taubat, menyesal, kita cuma boleh buat semasa di dunia. Sebab kita hidup. Okey, bila kita dah mati, jangan harap kita takkan sempat minta maaf. Jadi di akhirat kelak sudah enggak ada manfaat. Pada hari yang tidak berguna bagi orang zalim, permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Okey? Faham? Alhamdulillah. Surah Al-Ghafir ayat 52. Ada gitu. Anak-anak nak minta maaf sekarang. Kalau ada masalah, kalau ada salah, minta maaf sekarang. Bukan tunggu dah mati. Memang takkan dapat. Okay, anak-anak, saya sampaikan ini. Seterusnya, melukai hati seseorang itu sangat mudah, namun menyembuhkannya sangatlah susah. Berfikirlah sebelum berkata, kerana kata maaf belum tentu bisa menyembuhkan luka. Faham? Jadi, sebelum kita bercakap, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, pastikan kita fikir dulu, jangan main hambur saja. Ikut perasaan marah tu. Okey? Jangan. Sujud itu indah anak-anak. Kau berbisik di bumi, tapi didengarkan di langit. Okay. Ingatlah anak-anak. Ingatlah akan kematian. Adakah yang masih mampu tertawa dan berkata-kata ketika menghadapinya? Tak ada anak-anak. Tak ada. Jumpa kematian, semua orang takut. Okay. Miskin harta boleh, miskin akidah dan akhlak jangan. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Okay. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Sarir. Okay. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dalam keadaan sujud yang tadi itu. Okay, begitulah. Baik, sujud dan taubat. Maksudnya, time kita sujud, paling dekat dengan Allah, minta maaf time semasa itu. Bertaubatlah ketika itu. Namun, anak-anak, bila kita bersalah dengan manusia, ingat, tempatnya minta maaf adalah di dunia. Masa hidup. Bila kita dah mati, nada manfaat. Itu baru slide kedua. Sudah 9 minit. Menahan kemarahan anak-anak. Menahan kemarahan. Nak jadi singa. Ni singa betina ni. Ni singa jantan. Orang yang paling sabar di antara kamu ialah orang yang memaafkan kesalahan orang lain, padahal dia berkuasa untuk membalasnya. Hadis riwayat Baihaqi. Pahala besar menahan amarah, kata Ustaz Ahmad Firdaus, LC, lulusan Cairo.
Bukanlah ukuran kekuatan seseorang itu dengan menewaskan lawan, tetapi orang kuat itu ialah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika marah. Itulah orang kuat. Tuhan, tahanlah marahmu, sesungguhnya Allah menyukainya. Okey. Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan harta mereka, menginfakkan harta mereka di waktu lapang mahupun sempit. Dan maksudnya orang time kita senang banyak duit kita sedekah, time kita sempit tak ada duit pun kita sedekah juga ke orang, dia kata gitu. Okey, dan orang yang menahan amarahnya dan serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang membuat demikian. Surah Ali Imran ayat 134. Okey. Redam amarahmu, jangan suka lepaskan amarahmu. Seperti mana gambar ini. Lelaki dan perempuan marah, berteriak, tak ada beda. Jadi hak. Jadi hak. Okey, jangan marah-marah, tidak berguna. Okey. Bila marah banyak kehancurannya. Memaafkan kesalahan orang lain. Tengok, cantik gambar ni. Gambar-gambar orang solat raya ni. Okey, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan. Tengok kan bahagia, gembira kan? Hapuskan dendam, bersihkan hati. Faham anak-anak? Kita maafkan kesalahan orang lain, insya-Allah. Okey, Allah akan tengok kita. Faham? Insya-Allah orang lain pun akan maafkan kesalahan kita tanpa kita sedar. Okey, begitulah yang kita nak. Maafkan orang lain akan maafkan kita juga, insya-Allah. Namun kalau kita ada salah pada orang lain, jangan lupa anak-anak buat segera minta maaf. Kenapa? Sebab hanya maaf, taubat, semua ini hanya boleh semasa hidup. Bila dah mati, bila dah meninggal, niada berguna. Okey. Seterusnya, memaafkan kesalahan orang lain lagi. Tengok ni. Ini best ni. Okey. Adab memaafkan. Ditelanggar pula. Sorry lah bang, tak sengaja terlanggar pula. Katanya, naik motor terlanggar orang. Tak apa, saya maafkan. Bagus betul lelaki ni. Ish, bodohnya lelaki tu. Senang-senang je dimaafkan. Sakit tu kena langgar dengan motor. Kia, aku rasa dia dengar lah aku cakap. Maaflah dek, tengumpat pula. Allah, mengumpat. Tu minta maaf. Tak apa kak, saya maafkan. Bro, apa rahsia mudah memaafkan orang? Tak ada rahsia. Cuma aku juga pendosa yang mahu dimaafkan oleh pencipta kita. Faham anak-anak cerita dia ni? Okey, faham kan? Okey. Jadi di sini dia memaafkan orang lain dan mengharapkan orang lain akan memaafkan dia. Namun anak-anak, apa yang berlaku di sini bagusnya ialah dua orang bersalah ini seterus meminta maaf bila buat salah. Itu yang best, the best. Okey. Alhamdulillah. Kita masuk slide yang seterusnya. Tada. Okey, istighfar. Kelebihan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersentiasa beristighfar maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan itu ada jalan keluar dan pada setiap kesempitan ada cara mengatasinya serta memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Riwayat Abu Daud. Istighfar, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami, perkenankanlah doa-doa kami, bukakanlah pintu kebaikan untuk kami seperti mana Engkau berikan kepada para anbiya dan aulia-Mu dan hamba-hamba-Mu yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi anak-anak, hari ini kita nak belajar apa anak-anak? Belum belajar lagi ni anak-anak. Okey, hari ini kita akan belajar mengharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti dulu, lepas ni saya sambung. Okey anak-anak? Sekian, tunggu dulu, faham? Okey, jangan lari-lari dulu, tunggu. Saya sambung lepas ini. Tunggu video part kedua.